Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan penerbangan mencurigakan yang telah memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia ZMM, Kota Kinabalu FIR dan menghampiri ruang udara nasional pada 31 Mei 2021. Penerbangan tersebut membabitkan 16 buah pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAAF. Panglima Tentera Udara PTU Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata dalam sidang media bahawa penerbangan pesawat PLAAF itu dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC-2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. 16 pesawat berkenaan dikesan terbang secara formasi taktikal in-trail pada jarak 60 batu nautika antara satu sama lain. 16 pesawat berkenaan juga terbang dengan formasi panjang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik masuk dan keluar. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Beting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Pesawat tersebut dikesan terbang pada ketinggian antara 23,000 kaki hingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots melalui Singapura FIR sebelum memasuki ruang udara ZMM, Kota Kinabalu FIR dan seterusnya terbang menghala dan menghampiri 60 batu nautika daripada pesisir pantai wilayah Sarawak yang dikhawatiri akan mengancam kedaulatan negara. Satu daripada 16 pesawat tersebut dikesan TUDM kerana memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia ZMM. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan ke atas pesawat itu di samping beberapa percubaan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara Kota Kinabalu FIR. Apabila arahan tidak dipatuhi dan didapati melangkaui persempadanan Kota Kinabalu FIR menghala ke ruang udara nasional, TUDM telah melancarkan pesawat pemintas jenis Hawk 208 daripada nombor 6 Skuadron Pangkalan Udara Labuan melalui operasi Curiga TUDM. Hasil daripada pintasan udara tersebut, TUDM telah mengenal pasti pesawat itu adalah daripada jenis Ilyushin IL-76 dan pesawat Xi'an Y-20. Ilyushin IL-76 adalah pesawat udara strategik turbofan 4 enjin pelbagai guna yang direka oleh Biro Reka Bentuk Ilyushin Soviet Union. Ia dirancang sebagai kapal pengangkut komersial pada tahun 1967 sebagai pengganti Antonov An-12. Ia dirancang untuk menghantar mesin ke kawasan terpencil. Versi ketenteraan IL-76 telah banyak digunakan di Eropah, Asia dan Afrika, termasuk digunakan sebagai kapal tangki pengisian bahan bakar udara atau pusat komando. Pesawat ini telah diperluaskan perkhidmatannya menjadi kapal kargo komersial terutama untuk barang yang besar. Ia juga digunakan sebagai pengangkut tanggap darurat untuk evakuasi orang awam serta bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana seluruh dunia. Oleh kerana kemampuannya beroperasi di kawasan yang tidak berturap, ia sangat berguna di kawasan yang belum dibangunkan. Model khusus juga telah dihasilkan untuk latihan memadam kebakaran udara dan latihan Zero G. Xi'an Y-20 adalah pesawat pengangkut ketenteraan yang besar. Projek ini sedang dibangunkan oleh Xi'an Aircraft Industrial Corporation dan dilancarkan secara rasmi pada tahun 2006. Nama kod rasmi pesawat ini adalah Kunpeng yang diambil dari nama burung mitos yang dapat terbang sejauh ribuan batu yang diceritakan dalam Zhuangzi Klasik Tao Cina kuno. Namun dalam industrial penerbangan di China, pesawat ini lebih dikenali dengan panggilan Chubby Girl kerana pesawat ini jauh lebih luas berbanding pesawat China yang lain. Dalam pada itu, Panglima Tentera Udara menyifatkan insiden ini adalah perkara yang serius terhadap ancaman kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di dalam laluan penerbangan Airways di dalam Kota Kinabalu FIR.
Insiden ini telah dikendalikan oleh TUDM khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia ATM amnya berlandaskan undang-undang dan peraturan penerbangan antarabangsa, International Civil Aviation Organisation ICAO serta Strategi Pertahanan Udara Nasional SPUN. Kementerian Luar Negeri telah mengambil maklum tentang perkara ini melalui Kementerian Pertahanan. Kedutaan Besar China di Malaysia melalui jurucakap mereka telah mengeluarkan kenyataan bahawa tindakan 16 buah pesawat tentera negara itu memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia ZMM, Kota Kinabalu FIR dan menghampiri ruang udara nasional sebagai latihan penerbangan biasa dan tidak langsung menyasarkan mana-mana negara. Jurucakap itu menambah bahawa China dan Malaysia adalah jiran yang mesra dan China bersedia untuk meneruskan rundingan mesra dua hala dengan Malaysia untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kestabilan serantau. Pakar geostrategis dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berkata, China seharusnya memaklumkan dan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu kerana pesawatnya memasuki ruang udara yang dikawal Malaysia. Azmi berkata, Malaysia perlu segera mendapatkan penjelasan daripada Kedutaan Besar China di Malaysia berhubung perkara itu kerana ia bakal menimbulkan persepsi buruk terutama dari segi ancaman terhadap kedaulatan negara. Beliau juga berharap Wisma Putra berhati-hati dalam mengadakan perbincangan dengan Beijing dalam isu berkenaan bagi mengelak sebarang kekeliruan hingga boleh mengeruhkan lagi keadaan. Susulan kejadian itu, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik dan akan memanggil Duta Besar China di Malaysia bagi memberi penjelasan. Beliau turut menyifatkan tindakan pesawat PLAAF itu sebagai pencerobohan ruang udara dan kedaulatan Malaysia. Selain itu, Hishamuddin berkata akan membangkitkan kebimbangan serius berhubung perkara ini kepada rakan sejawat di China. Beliau juga telah membangkitkan pendirian Malaysia dalam hal ini sangat jelas, iaitu mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara tidak bermaksud akan menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim dalam kenyataannya pada 12 Ogos telah menegaskan Malaysia perlu bertegas dalam menangani isu pencerobohan kapal pengawal pantai China, China Coast Guard di Beting Patinggi Ali. Menurut beliau, isu tuntutan bertindih di perairan tersebut sebenarnya tidak wujud kerana CCG telah memasuki kawasan perairan Malaysia. Beliau menambah, tuntutan bertindih hanya akan berlaku di kawasan sempadan. Hakikatnya Beting Patinggi Ali adalah di dalam kawasan perairan Malaysia. Beting Patinggi Ali merupakan gugusan batu karang yang terletak di utara perairan Sarawak yang turut dikenali sebagai South Luconia Shoals. Gugusan ini merupakan antara kawasan yang dituntut oleh China melalui tuntutan Nine Dash Line di Laut China Selatan. Pada akhir Julai lalu, kerajaan Malaysia menegaskan pendirian untuk menolak tuntutan China di perairan itu melalui surat perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN.